Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini ialah video ke-6 dalam topik reka bentuk pengkalan data 2. Dalam video yang lepas kita dah buat arahan yang kedua ni, iaitu assign attribute to appropriate tables. Kita dah buat primary key untuk setiap table, kita dah buat primary key untuk jadual banyak kepada banyak, dan kita dah masukkan atribut-atribut lain. Okey. Jadi kita sekarang sampai ke step yang ketiga, iaitu kita gunakan foreign key untuk implement one to one and one to many relationship. Okey, apa tujuan foreign key ni? Tujuan foreign key ialah kita nak membuat hubungan antara jadual-jadual ataupun entiti-entiti, yang mana hubungan antara entiti tersebut ialah hubungan satu kepada satu atau hubungan satu kepada banyak. Kalau di antara entiti itu ialah hubungan banyak kepada banyak, maka kita tak boleh guna kaedah ni. Sebaliknya kita kena guna kaedah ni. Okey, kita kena guna kaedah ni dan kaedah ni, iaitu kita perlu wujudkan satu jadual khas banyak kepada banyak tersebut. Kemudian kita gunakan dua-dua primary key masukkan dalam jadual tersebut. Tapi untuk hubungan satu kepada satu dan satu kepada banyak, kita tidak mewujudkan jadual baru. Sebaliknya kita menggunakan salah satu primary key dan dijadikan sebagai foreign key di dalam jadual yang satu lagi. Okey, barulah dia ada hubungan. Okey. Jadi ini yang dikatakan kat sini, an attribute of one entity that is itself the primary key of another entity. Maksudnya kita gunakan attribute foreign key dalam satu entity yang datang ni daripada primary key entity lain. Okey. Tapi mana satu hendak pergi kepada mana satu, itu isu dia. Okey. Kita bagi sedikit ilustrasi. Okey. Saya bagi contoh yang mudah. Hubungan pelajar dengan kursus ialah hubungan banyak kepada banyak. Tapi kita cuba fikirkan hubungan satu kepada banyak. Okey, contoh hubungan satu kepada banyak, katakan kita ada satu jadual pelajar. Okey. Jadual pelajar, kita ada satu jadual pelajar. Di dalam jadual pelajar ini kita ada nombor pelajar sebagai dia punya primary key. Di samping tu kita ada jadual college. Maknanya pelajar, kita nak hubungan antara pelajar dengan college ni ialah pelajar menginap di college mana lah. Okey, jadi kita mungkin katakan kita ada ID college. Okey, college tu sendiri ada nombor. Okey. Katakanlah kita assume bahawa pelajar hanya boleh duduk di dalam satu college, tapi in reality pelajar boleh pindah-pindah college kan. Tapi katakan kita assume bahawa pelajar boleh duduk di dalam satu college sahaja di sepanjang pengajian di UKM. Maka hubungan dia ialah satu kepada banyak. Okey, hubungan antara dua jadual ni ialah satu kepada banyak. Kenapa satu kepada banyak? Sebab pelajar boleh duduk di dalam satu college, tetapi satu college diduduki oleh ramai pelajar. Okey. So, kita nak hubungkan dua jadual ini, untuk kita menghubungkan jadual, kita primary key di dalam satu jadual, kita jadikan sebagai foreign key di dalam jadual satu lagi. Saya tunjuk yang salah dulu. Okey, katakan kita nak hubungkan antara jadual college dan pelajar, kita pun letak nombor pelajar di sini. Dalam salah satu daripada attribute ni, kita masukkan nombor pelajar. Okey. Kita masukkan nombor pelajar di sini. Maknanya kat sini ID college ini ialah description college ataupun nama college lah. Kan? Nama KIY ke. Kan? Tapi bila sampai ke, katakan ID college K01. Saya pun tak tahu. Saya rasa college ada kot nombor. Okay. Jadi kita masukkan di sini. Dan bila sampai ke nombor pelajar, kita akan masukkan nombor pelajar yang duduk di college KIY. So, kita akan masukkan A1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bukan satu orang pelajar saja yang duduk di KIY. Mungkin ada 1000 pelajar duduk di KIY. Jadi, kita kena letak koma, letak pula nombor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kan? A144, 256. Kan? Dan sebagainya. Kan? Tapi ini duduk di dalam satu sel. Kan?
Dan kalau adakah kita buat macam ni, maknanya ini adalah row berbeza. Adakah dia row berbeza tapi college yang sama? Kalau row berbeza, college yang sama, ini dah jadi tidak unik. Antara dua ni dah tak unik. Okay. Ataupun kalau kita tak buat macam ni, kita anggap ni sebagai satu sel yang kita masukkan ada 1000 nombor ID dalam ni, ini pun tak boleh. Kerana rule dalam database, one single cell, okay, macam contohnya nama ni satu single cell ni, kita tak boleh letak banyak nama, kita hanya boleh letak satu nama. Walaupun satu nama tu boleh panjang, College KIY apa? College Ibrahim Yaakob. Kan? Kita boleh tulis panjang boleh, tapi dua nama tak boleh. College Ibrahim Yaakob, College Aminul Baki tak boleh. Okay, tapi College Ibrahim Yaakob panjang tak apa. Tetapi kita boleh masukkan satu data saja dalam satu sel. Jadi maknanya kaedah macam ni, tak boleh. Okay, sebaliknya apa yang kita boleh buat ialah kita jangan masukkan nombor pelajar di jadual college. Sebaliknya kita masukkan ID college. Kita masukkan ID college di dalam jadual pelajar. Jadi dalam jadual pelajar ni, of course, selain daripada nombor pelajar, kita ada nama, kita ada email, kan. Tapi di ID college kita letak di sini. Jadi katakan pelajar, satu orang pelajar, nombor matrik 1, 2, 3, 4, 5, 6, nama dia Abu. Alamat email dia abu@gmail contohnya. Okay. Dan ID college dia duduk di KIY. Jadi kita letak K01. Okay. Oleh kerana kita assume bahawa pelajar hanya boleh duduk di satu college, dan memang dalam sel ni kita hanya letak satu college, jadi tak ada masalah. Next line ialah next pelajar yang seterusnya, A1234567, Ali pula. Alamat dia Ali. Okay. Yahoo. Kemudian college ID dia duduk di college 7, kan, K07 contohnya. Jadi yang ini berfungsi. Maknanya kalau kini kita buat search, kita tanya, sedarakan pelajar-pelajar duduk di college KIY. Jadi apa komputer akan buat? Bila kita buat query, komputer akan cari dulu KIY apa, kan? Dia akan cari, dia akan search dalam nama ni, dalam nama jadual college ni, dia akan cari mana satu yang College Ibrahim Yaakob. Bila dia jumpa College Ibrahim Yaakob, maka dia akan retrieve pula nombor college. Kemudian bila dia jumpa nombor college, dia simpan dalam memory dulu K01. Maka dia pula akan cari dalam jadual pelajar. Dia akan sort semua, dia akan extract semua row yang mana ID college dia ialah K01. Maka dia pun dapat senarai, okey, ni seorang K01. So ini satu orang yang duduk K01. Lepas tu dia cari lagi, mungkin dia jumpa satu lagi K01, dia jumpa. Okey. Jadi yang ni cara dia. So dalam hubungan satu kepada banyak, dia ada cara dia untuk kita menggabung, memberi hubungan antara dua entiti. Okey, iaitu dalam hubungan satu kepada banyak ni, kita kena masukkan ID yang di sebelah sini. Okey, primary key di sini, di sebelah sini, kita kena masuk di sebelah sini. Kita tak boleh the other way around. Okey, tak boleh. So maknanya kita kena tahulah which one yang belah banyak, which one yang belah satu. Okey. So maknanya daripada situ okey. So daripada situ kita kena tahulah mana satu kita nak bubuh lah. Mana satu primary key kita akan bubuh sebagai foreign key di dalam satu jadual yang lain. Baik, bila kita kembali kepada access kita, maka kita pun akan implement lah benda tadi, iaitu kita akan ambil satu primary key, satu jadual sebagai foreign key di dalam jadual satu lagi. Dan kita dah nampak dalam contoh tadi ialah bila pelajar dengan college, kita akan gunakan nombor college sebagai foreign key di dalam jadual pelajar. So begitu juga dalam kita ada banyak hubungan yang satu kepada banyak. Contohnya antara sale dengan customer. Okay, sale dengan customer. Sale
Satu sale hanya boleh dilakukan ke atas satu customer, tetapi satu customer boleh jadi banyak sale. Jadi cara untuk kita implement ialah kita perlu masukkan ID customer di dalam jadual sale. Kita tak boleh masukkan invoice number daripada jadual sale sebagai primary key di dalam secondary key, sebagai foreign key di dalam jadual customer. Okay. So apa kita buat di dalam jadual sale? Di dalam jadual sale kita kena tambah satu lagi, iaitu kalau customer kita gunakan customer ID, so kita kena masukkan customer ID di dalam ni. Dan customer ID dia adalah number kan, dia adalah auto number, tapi dalam ni kita tak boleh jadikan sebagai auto number. Okay, so bila kita buat begini, jadi kita telah menghubungkan antara jadual sale dengan jadual customer. Selain daripada itu juga, kalau kita cuba tengok balik sale ni, dia ada hubungan dengan beberapa perkara lagi. Dia ada hubungan dengan employee. Okay, sebab setiap satu sale mesti ada satu employee yang involved. Okay, tetapi satu employee dia boleh involve dengan banyak sale. Jadi oleh sebab itu kita employee number lah yang kita perlu masukkan sini. Jadi kita masukkan employee ID. Okay. Jadi di dalam jadual sale ada dua foreign key. Okay, jadi kalau kita tengok dalam jadual sale, ini ialah dia punya primary key. Invoice number adalah primary key untuk jadual sale. Dia ada beberapa attribute, invoice date, time dan invoice sent. Itu ialah attribute di dalam jadual sale. Kemudian dalam jadual sale ada foreign key untuk mengaitkannya dengan jadual lain, iaitu dia ada foreign key customer ID dan dia ada foreign key employee ID, supaya dia bercantum dengan dua-dua jadual lain. Jadi kita akan teruskanlah untuk setiap jadual banyak kepada banyak. Untuk kita tahu mana satu jadual banyak kepada untuk kita tahu mana satu jadual satu kepada banyak, maka kita lihat balik kepada gambar rajah kita. Okey, saya cuba saya clearkan dulu gambar rajah ni. Saya dah tak boleh delete dah ni sebab yang ni saya dah save. Okey, kita cuba cari mana satu yang jadual satu kepada banyak. Jadi ini ialah jadual satu kepada banyak, ini satu kepada banyak, ini. Okey, banyak ya jadual satu kepada banyak. Ini. Okey. Okey. Jadi kita akan buat perkara yang sama sahaja. Jadi saya pun tak tunjuk di access lah. Kita hanya tengok secara, kita sebut saja. Okey. Jadi untuk jadual, contoh ni kita dah tadi tunjukkan contoh jadual customer dengan sale kan. Okey, jadi dalam jadual antara customer dan sale, kita akan masukkan ID customer ke dalam jadual sale. Okey, sama juga. Dalam jadual sale kita telah masukkan employee number ke dalam jadual sale. Maka yang ni pun kita akan guna cara sama. Antara cash dengan receive cash, kita akan masukkan cash account number ke dalam jadual receive cash. Untuk contoh lagi, order inventory, receive inventory, semua ni sama macam yang sebelah sini, iaitu supplier ID dan employee ID ni dimasukkan ke dalam jadual ini. Okey, jadual yang berkaitan dengan event. Untuk disburse cash yang berkait dengan employee ni, sebab dia ada dua employee, okey, sebab satu employee yang terima tunai, satu lagi employee yang menyerahkan ataupun menguruskan pembayaran. Jadi dalam jadual disburse cash mesti ada dua foreign key. Foreign key daripada, walaupun dua foreign key daripada jadual yang sama, tapi kita ubah sikit nama supaya kita kena pasti bahawa satu foreign key untuk menggambarkan pekerja yang menerima gaji, satu lagi foreign key untuk menggambarkan pekerja yang menguruskan pembayaran. Okey. Kalau kita tengok hubungan satu kepada banyak yang ni antara receive inventory dengan disburse cash. Jadi untuk receive inventory dengan disburse cash, kita lihat di sini satu receive inventory boleh berlaku hanya satu disburse cash, tapi satu disburse cash boleh banyak receive inventory. Oleh sebab itu kita kena masukkan disburse cash punya ID nombor, masukkan dalam ni. Okey. Kerana dalam satu receive inventory boleh satu disburse cash saja. Kalau kita masukkan receive inventory dalam disburse cash tak boleh, sebab satu disburse cash ada banyak receive inventory, maka akan berlaku dalam masalah yang kita tunjukkan tadi.
Okey, tadi kita dah tunjukkan bahawa tentang satu kepada banyak. Bagaimana dengan satu kepada satu? Okey. Satu kepada satu, isu dia yang tadi kita tunjukkan dalam satu kepada banyak ni kita hanya only one way saja kita boleh masukkan primary key. Tapi dalam satu kepada satu kita ada pilihan. Dalam gambar raja ini, yang hubungan satu kepada satu ialah ini sahaja. Ini sahaja hubungan satu kepada satu. Okey, iaitu antara take customer order dengan sales. Okey, hubungan antara take customer order, saya short form lah, take customer order dengan jadual sale. Okey. Okey. Take customer order mungkin dia ada sale order number. Dalam sale punya jadual dia ada invoice number. Okey. Dan dua-dua ni adalah hubungan satu kepada satu. Jadi dalam hubungan satu kepada satu tidak ada masalah untuk kita masukkan invoice number di dalam jadual take customer order, ataupun kita masukkan sale order number sebagai jadual di dalam sebagai foreign key di dalam jadual sale. Tidak ada masalah, tidak ada isu ya. Kita boleh buat dua-dua. Namun begitu dia ada beberapa lagi consideration yang kita boleh buat. Antaranya di antara kedua-dua ni mana berlaku dahulu. Okay, take customer order biasanya berlaku sebelum sale. Sale berlaku selepas ada take customer order. Jadi dalam keadaan macam tu dan dalam keadaan hubungannya ialah betul-betul dua-dua ni ialah satu kepada satu, maka mungkin lebih baik untuk kita lebih mudah untuk kita masukkan sale order number di dalam sini supaya bila mula-mula bila berlaku take customer order kita dah masukkan data, tapi bila kita nak jalankan sale, bila kita dah hantar barang, kita akan record sale. Bila kita record sale, kita masukkan saja nombor sale order number, kita tak perlu buka balik jadual ni. Maknanya first transaction pertama iaitu bila customer buat order, kita akan buka table-nya ni. Bila kita dah hantar barang, kita keluarkan invoice, kita hanya buka jadual ini sahaja. Okay, cukup. Maknanya ini ialah langkah pertama, ini langkah kedua. Tapi kalau kita masukkan invoice number di sini, instead kat sini kita ini kita tak ada. So apa kita buat, bila dalam step pertama, bila customer order, memanglah kita akan masukkan data di dalam take customer order ni, kan. Tapi bila kita buat sale, kita akan buka jadual sale sebab kita nak record berapa invoice number. Tapi sebab sale order number tidak ada di sini, jadi kita masih kena buat link. Jadi kita kena buka jadual ini, dan dalam step yang kedua juga kita kena buka balik jadual take customer order. Maknanya dalam proses kedua, dua table kita kena buka. Sale table kita kena buka, take customer order pun kita kena buka juga. Jadi yang ini less efficient lah dari segi kerja. Namun begitu dari segi database masih berfungsi. Either way berfungsi, tapi dalam kes ni dia less efficient lah dari segi proses. Okay. So sebab bila dia ada, maknanya bila ada sequence antara dua event ni, maka kita preferable untuk kita masukkan primary key event pertama, event yang lebih awal, dijadikan sebagai foreign key untuk event yang lebih kemudian. Okay, itu antara kaedahnya. Okay, jadi kita daripada sini kita akan laksanakan dalam tu lah. Maka kita telah selesaikan 3 ni, dan katakan kita nak buat dalam Access, maka kita akan lihat bahawa senarai table dan juga primary key, foreign key dan juga attribute untuk setiap table tu kita boleh summarize seperti dalam jadual yang saya akan tunjukkan selepas ni.